Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Azhar. Ya. Selamat berjumpa kembali. Apa khabar Suhaimi? Sihat, alhamdulillah. Tak sabar sebenarnya saya menantikan tarikh untuk berjumpa dengan Cik Azhar. Ni dekat office saya. Saya dekat rumah ni. Iyalah, tengok background tu bukan background pejabat ni. Saya balik dah ni. Tadi pagi, tengah hari tadi saya pergi. Lepas tu kata tak apalah, buat discussion dengan Suhaimi kat rumah lah. Jadi macam mana? Apa nama, kita punya discussion yang lepas lebih kepada, tapi yang kita discuss tu dalam 10-15 minit je ada last discussion kita, kan? Betul. Jadi kalau tengok balik pada saya share screen okay, saya share screen sekejap. Okay, yang ini. So kalau tengok balik pada drawing yang asal ni, yang Suhaimi share dengan saya, okay. So ini merupakan your overall layout lah, kan, bangunan ni. Cuma dua loading yang kita bincang dulu ni, loading adalah Shear wall nombor 3. Shear wall nombor 3, contohnya loading 2255 ni. Panjang dia 5.4 meter. Tebal dia berapa semua shear wall ni? 200. Saya nak check aja. 0.2 kali panjang dia 5.4. Darab ketinggian dia 2.8 plus 3.9 plus 3.9 plus 3.3 plus 3.3. Okey. Ketinggian dia lebih kurang 13 meter lebih sikit lah. Betul Cik Azhar. Okey. Macam mana saya dapat ni sekejap 2.8. Ground floor dia rendah je 2.8 je. Ground floor dia untuk parking. Oh, no wonder lah. 3.9 plus 3.3 plus 3.3. Ketinggian dia lebih kurang 13.3. Darab tebal dia 0.2, 200. Darab 5.6, panjang dia 5.4. Okay, volume dia times 25, lebih kurang 332.5 kilonewton. Itu self weight dah 332. Jadi yang kita tengok situ 2255. Itu memang betul lah tu, maknanya ini dah bermakna lebih daripada self weight of the wall ni. Self weight wall baru 332 je, 0.5. So total load, dia punya beam ni yang tunjuk ni pada setiap grid ni, A, B, C ni yang garis hitam ni, ini dia punya beam punya position ke? Ya, beam punya position. Oh, okey, faham. Jadi dalam ni column position ada tak? Biasanya Cik Azhar yang dekat pertemuan ni kolom lah. Oh, semua intersection ni bermakna di sini ada kolom, sini ada kolom, sini ada kolom, ya. Dia punya intersection. Oh, okey. So ini semua kita anggap sebagai column position lah, column position. Dan shear wall ni pun dia ada kolom dalam shear wall tu. Tepi maknanya dekat grid line E dan grid line D tu diapit oleh kolom. Oh, maknanya ada kolom sini, ada kolom sinilah. Kecuali yang ini, yang shear wall 4 dan shear wall 5 ni, yang ni memang tak ada kolom lah. Kalau shear wall 4 tengah-tengah tu tak ada kolom lah. Ni lebih kurang column position macam inilah. Okey. Okey, jadi daripada sini maknanya shear wall thickness, ada diberi ni, column size, beam size pun ada. Okay. So roughly inilah dia punya column position. Saya nak savekan ni dulu.
Jadi senang saya nak buat reference nanti. Okay, more or less these are the column position. Ini saya savekan dulu. Okay, so daripada sini bermaknanya kemudian bangunan ni bangunan klinik kan? Kalau Encik Azhar tengok ke cross section di bawah ni, Okay. yang 2.8 tu adalah parking, yang sehingga 3.9 tu adalah klinik. Okay. Kemudian yang 3.3 tu adalah quarters. Oh, quarters. Okay, okay. Ada yang 3.3 yang paling atas sekali pun quarters. Maknanya dua tingkat quarters, satu klinik, dan di ground level tu adalah parking penghuni quarters. Oh, so bawah ni adalah parking lah Parking penghuni quarters. Saya tuliskan senang. Parking. Parking. Kemudian ground floor dia, ground slab dia, suspended ke tak? Apa nama ni, dia bersekali dengan beam. Apa tu dia cakap yang Non-suspended ataupun suspended? yang bersekali dengan beam tu apa dia, Cik Azhar lah, lupa lah saya dia punya term tu. Maknanya kita complete sekali dengan beam. Konkret sekali dengan beam Maknanya bila kalau saya boleh tunjukkan, contohnya saya ada construction dia, saya ada slab, ground slab, okay. Kemudian saya ada ground slab, kemudian saya ada beam, ground beam, lebih kurang macam ni, and then saya ada ground slab. Jadi bermakna bila concreting saya akan ada, okay, saya masukkan reinforcement contohlah saya masukkan reinforcement untuk ni, untuk okay, lebih kurang macam inilah reinforcement dia. touch screen ke ni PC laptop Cik Azhar? Tak, saya pakai mouse ni. Oh. Tapi sebab saya dah biasa pakai Zoom ni senang sikit nak buat sketch. Itulah saya ingatkan touch screen. Tak. Jadi dari segi concreting, boleh tak saya katakan yang masa concreting ground beam ni, dia concrete sampai sini dulu. Ya, betul. Dia concrete macam ni. Kemudian betul, bila dah concrete, dia mana reinforcement ada yang terkeluar pada macam ni. Kemudian betul. Masukkan reinforcement untuk slab, top bar, bottom bar. Kemudian bottom bar. Lepas tu baru concrete second layer. Betul. Itu non ke suspended saya? Kalau macam ni, maknanya dia suspended ni. Oh, suspended. Suspended. Maknanya ini second stage punya concreting, second stage. Okay. Jadi bermakna loading, apa-apa loading yang bertindak atas ni, okay, whatever loading yang bertindak pada atas slab ni, atas slab akan kita transfer loading tu kepada beam. Jadi and then beam transfer pada foundation. Dia tak akan transfer loading directly kepada dia punya hardcore Ground. Jadi yang ni tak berlaku lah. Yang ni bukan, dia berlaku yang ini. Pembebanan dia diagihkan terus kepada ground beam. So yang ini kita boleh katakan confirm bahawa ini adalah suspended slab, suspended ground slab. Suspended ground slab. Suspended ground slab. Jadi kalau suspended ground slab bermakna foundation yang di bawah ni akan support loading daripada parking lah. Parking tu mungkin digunakan, I'm not sure lah, biasa kita gunakan dalam 10 kilonewton per square meter to reflect traffic lah kan. Traffic yang bukanlah untuk bridge, untuk parking dan sebagainya. Lebih kurang 10 ke 12 kilonewton per square meter. Yang itu dia punya QK lah, beban variable load dia. Okay. Tebal dia pun sama juga. Tebal slabs ni semua tebal dia macam mana? 150 ke, ada yang 175 ke, 200 ke tebal slab? Kejap Cik Azhar. Kesannya memang ada di sini.
200. Okey. Hmm. Jadi 200 ni bukan untuk ground slab sajalah, untuk semua sekali lah. First Semua floor, semua second sekali. floor. Ah, 200. okey. Jadi Ah. 200 thickness ni apply kepada semua Ah. semua level lah Dia mostly 200 Encik Zahar, tapi ada yang drop sebenarnya, macam tandas tu drop. Drop Tapi 50 kan. kita boleh katakan 200 lah. Okey, faham. Jadi ini kita punya dimension. Ni pun saya save kan. Jadi senang nak buat rujukan nanti. Kemudian apa nama ground beam punya dimension ni samalah 300 by 600 ni. Sama. Beam semua sama. Okeylah. Jadi kalau tengok span dia pun taklah besar sangat, 5.4 meter. Yang ini pun 5.4 Okey. Jadi A ke B sama dengan F ke H lah kan. Kalau ikut kat sini 4.2 plus 3.8. Okey. Oh, jadi dia tak exactly sama lah ni. Dia tak. Dimension dia tak sama. Saya dah ingatkan dimension AB ni sama dengan dimension FH. Jadi yang ini 1000, tapi sini jadi 1005 kan. Jadi tak samalah dimension dia. Sebelah F ke G, G ke H ni lagi besar daripada AB lah. Faham. Okey. Sebab apa kita nak tentukan center of mass dengan center of shear center dengan mass center. Jadi nanti kita akan calculate tengok macam mana dia punya value dia lah ya. So ini adalah basic drawing yang mana loading ni adalah loading yang kita anggap sebagai shear wall punya loading ni kita anggap sebagai QK lah QK punya loading. Okay. So macam contohnya shear wall nombor 3 ada kolom kiri kanan. Kolom dia 300 by 300. Bermakna dia besar sikit lah shear wall tu dekat ujung tu. 200 betul. Sampai ujung dia jadi 300 Betul. Dia tak macam tak flush lah. Dia tak flush lah. Okey. Okey, gambaran dia jelas sikit lah. So daripada sini maknanya kita dah ada quite complete punya ni lah. Cuma loading QK tu masing-masing untuk parking, klinik dengan quarters ni berbeza-beza sikit lah. Kalau quarters untuk ni kita boleh katakan dalam 1.5 ataupun 2 kilonewton per square meter. Kalau klinik saya agak dalam 3 ataupun 2.5 kepada 3 ataupun mungkin lebih sikit kepada 3.5. Tapi mungkin dalam 3 kilonewton per square meter. Nanti saya confirm balik lah dia punya QK dia. Yeah. Right. Overall height adalah 13.3 meter. Okay. Foundation dia 13.3 meter. Foundation dia kalau contohnya shear wall nombor 3 ni bermakna foundation dia pile foundation tapi dia memanjang lah kan? Betul. Maknanya contohnya kita akan ada foundation yang pile foundation tapi dia contohnya dia jadi memanjang macam tu kan? Betul. Okey. Yang paling banyak mungkin pile kalau single column mungkin kawasan-kawasan yang tengah-tengah ni mungkin banyak pile lah. 4 ataupun 3 ataupun 4 lah. Mungkin 4 ataupun 5 pile. Kan? Kalau bahagian tepi-tepi dia ni mungkin 2 ataupun 3 pile. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan ada yang 5 lah. Oh, ada sampai 5 Okey. Ada sampai 5. Sebab kita concentrate pada shear wall. Jadi Suhaimi macam mana? Nak tengok pada shear wall nombor 3 lah kot? Maknanya kalau Encik Azhar ajar saya satu je shear wall 3, saya rasa saya boleh kira untuk shear wall lain. Yes. Betul. Okey, jadi pertama sekali kita tentukan dia punya kita ada 2. Satu is the mass center. Okay. Dengan yang kedua adalah nombor 1 is mass center. Nombor 2 kita nak calculate where is the shear center. Shear center. Jadi untuk mass center ni oleh kerana bangunan ni tak simetri maka kena ambil
terhadap dua-dua paksi lah. Katalah saya tebalkan sikit line ni. Saya ambil paksi pertama terhadap mass center ni. Okey. Saya ambil terhadap dua paksi ni. Ini satu paksi, ini satu paksi. Jadi untuk nak dapatkan M ni, mass center. Okey. Jadi katalah saya ambil ni sebagai paksi Y and yang ini sebagai paksi X. Okey. Okey, jadi kalau macam itu, macam mana kita nak calculate dia? Total load dia lebih kurang, katalah saya assume lah, saya assume sekarang ni untuk parking saya ambil dalam lebih kurang 12 kilonewton per meter square. Ini the value of QK dia. Klinik saya ambil lebih kurang dalam 3 kilonewton per meter square. Okay. Okay. Dan untuk quarters dua-dua ni saya ambil dalam 2 kilonewton per meter square. Okay. So daripada sini bermakna saya punya yang ni saya padam dulu. Okay. Saya padam dulu bahagian sini lah. Ini boleh buat bahagian calculation. Ya. Saya dah save dah, jadi dah tak apalah, nanti saya share dalam kita punya WhatsApp group tu. Nanti kita boleh dapat dia punya ni lah. So kalau lah saya ambil calculation sekarang ni, okay. Calculation dia terhadap YY dulu. YY. Okay. Jadi saya ambil the whole area ni, panjang keseluruhan ni, overall length dia 4.2 plus 3.8. Okay. Saya nak dapat dia punya X bar terhadap Y. X bar dia, position of the mass of the centroid of the mass bersamaan dengan total length ni 5.4 plus 1.5. Sekejap saya calculate. 5.4. Saya kira dah 252 Cik Azhar. 25.2 meter 25.2. 25.2 meter. 25.2 meter. Okey. Okey. Lebar keseluruhan tak termasuk bahagian atas ni. Lebar daripada grid 2 sampai grid 6. Daripada 2 sampai 6. Oh, saya kira okey, kejap. Okey. 50, 10, 10, 40, 11.7. Okey, sekejap. Okey, sorry. Dia orang order delivery. Okey, tadi berapa? 25.2 panjang keseluruhan. Lebar daripada grid 2 sampai grid 6? 11.7. 11.7.
Ah. Okey. Darab center line dia 25.2 bagi 2 lah. Separuh daripada 25.2. Saya guna moment area method. Okey. Oh. Jadi yang ini ni, bahagian ni mewakili zon yang ini. Semua zon sini. Okey. Terhadap garisan Y ni. Terhadap Y ni. Okay. Kemudian yang kedua ni, bahagian yang ni pula. Kalau saya tengok bahagian yang ini pula. Bahagian yang kotak kecil kat atas ni. Bahagian kotak kecil ni. Ya. Bahagian sini. Oh. Ini macam kita kira macam subjek tahun 1 tu. Apa nama ni? Basic dia. Moment area. Bukan momen sifat tekun kan? Ni I, kita kira I, bukan I Kan. I itu BH cube bagi 12. Itu inertia. Ini bukan inertia. Ini kita nak dapatkan centroid bangunan ni. Centroid bangunan ni. Betul. Ini bagian dengan Cik Din. Cik Zainuddin ni. Zainuddin. Ingat. Dah ingatan saya dah kembali dah. Okey. Jadi untuk bahagian yang merah ni, panjang dia 3.9 campur 5.4 dapat 3.9 campur 5.4. 9.3. Okey. 9.3. Lebar dia 9.3. Darab lebar dia 3.3. Okey. 3.3. Darab dengan dia punya lever arm dia. Lever arm dia kita ambil separuh daripada 9.3. Okey. Campur nilai 2 ni. Darab apa nilai dia? 9.3 bagi 2. 9.3 bagi 2. Plus yang ini. 5.4 plus 1.5. 6.9 lah. 6.9. Ini lever arm dia untuk kotak yang warna merah ni. Jadi kalau kita combine dua-dua ni sepatutnya dapat dia punya center line dia di mana. Dapat center line. Saya cuba kira. Okey. Saya tolong kira kan. 3.3 darab 9.3 bagi 2 campur 6.9. 6.9. Betul. 6.9 jarak 2 ni. 354. Yang ini 354, yang ke atas tu 3715. Maknanya 4070. 4070. Okey. Saya dah bundarkan lah. Okey, bahagikan dengan total area. Luas keseluruhan. Ini luas mana luas keseluruhan kita ambil yang saya warnakan biru ni je lah. Ini satu luas. Ini satu lagi luas. Luas keseluruhan dia. Bahagikan dengan luas keseluruhan. 294.84 9.3 kali 3.3 9.7 campur 294.84 bagi dengan 4070. 12.5, 12.54. 12.34 54. 54. Okey, 12.5. Bermakna jarak dia punya centroid ni adalah 12.5 daripada Y. So saya ambil satu garisan sini. Lebih kurang mana? Sini 9 campur ni 5.4 campur 1.5 6.9 campur 3 9.9 10.8. Dia lebih kurang sinilah. Somewhere di sini.
Yang mana ini garisan dia. Mana jarak ni adalah 12.54. 12.54. Okey. So ini jarak yang pertama 12.54. Okey. 12.54. Ini kita dapat satu line. Jadi sekarang ni saya nak terhadap XX pula kita akan dapat satu line lagi. Satu line pula dalam arah ni. Okey, dalam arah XX mungkin di sini ke mana. Jadi intersection dua ni, di sinilah dia punya center of gravity ataupun centroid bangunan ni. Jadi sekarang ni saya nak tentukan garisan merah ni duduk di mana. So garisan merah ni mungkin garisan merah tu di sebelah sini ke, di sebelah sini ke. Tapi apa nak bagi tahu bahawa intersection dua garisan ni, biru dengan merah ni, inilah dia punya center of the mass ataupun centroid bangunan tersebut. Pun bangunan tu tak simetri, tak apa, kita masih boleh tentukan dia punya kedudukan. Jadi sekarang ni saya nak tentukan kedudukan yang ini pula. Daripada sini ke sini, saya nak tentukan dia punya Y bar. Ni saya dah dapat, kita dah dapat X bar di sini, dah dapat X bar. Sekarang ni kita tentukan Y bar dia pula. Okey. Jadi kita boleh katakan macam ni. Saya padam dulu yang ni. Okay. Padamkan semua ni. Okay, sekarang ni kita calculate berdasarkan kepada keperluan untuk Y bar pula. Okay. Untuk Y bar, therefore, saya guna garisan warna merah pula. Terhadap XX ni, garisan XX, paksi XX, sekarang ni saya nak tentukan Y bar. Y bar ni bersamaan dengan, okay, saya ambil luas yang jauh, luas yang panjang ni tak apalah, yang dekat ni dulu. Tadi panjang keseluruhan 25.2 overall length ke 25.4 ni? Ya, 25. Dia punya panjang keseluruhan 25 ke 24 ke tadi? Ah, 25.2. Okey, 25.2. Darab 25.2 darab lebar daripada grid 2 sampai grid 6 ni berapa tadi? 11.7. Okey, 11.7. Okey. Darab dia punya lever arm which is 25.2, bukan, 11.7 bagi 2. Lever arm dia 11.7 over 2. Ini bahagian yang satu bahagian. Kemudian bahagian yang atas ni, okey, bahagian atas ni. Di atas ni panjang dia 3.959 10.3 kan? 10.3 panjang keseluruhan ni. 10.3. Betul 10.3? Betul ke ni? 9.3. 9.3. 9.3. Okey. Jadi 9.3 darab lebar dia 3.3. Darab lever arm dia 3.3 bagi 2 campur 11.7. Okey. Bahagikan dengan total area tadi yang kita kata. Bagikan dengan total area. Okey, sekejap saya cuba. Okey, tak apa. Okey. Bismillah.
6.6. 6.6 6.6. Okey, so bermakna dia punya center line ni di bawah lagi lah. 4.3 dan 7. Dia lebih kurang sini lah, lebih kurang 6.6 ni. Lebih kurang sama di sini. Sebab 2 ni dah campur dah dapat 7.6. Dia 6.6. Dia rendah sikit lah. Lebih kurang macam ni lah. Jadi Y bar dia adalah sekarang ni. Y bar dia is equal to 6.6 meter. Jadi titik di sini ni, point di sini is our coordinate dia lah. Coordinate berdasarkan X dengan Y, paksa X dengan Y ni. Ini kita punya mass punya center. Center of mass. Dapatlah center of mass. Bermakna kalau kita ada macam-macam shape pelik-pelik pun, kita still go step by step. Terhadap satu paksi berapa ke kanan, terhadap satu paksi berapa ke atas, intersection dua ni, itulah dia punya center of mass. Bila kita dah ada center of mass ni, then kita boleh calculate shear center. Daripada situ, lepas tu kita dah boleh kita cuba calculate wind loading pula. Lepas tu baru kita agihkan beban pada setiap shear wall. Jadi kita target sekarang ni, kita nak dapatkan loading pada setiap shear wall. Daripada wind load ni, berapa banyak yang pergi, katakan wind load yang datangnya daripada sebelah sini. Okay? Katakan kalau nak design shear wall nombor 3 ni, wind load yang datangnya daripada in this direction, katakan 100% daripada sini. Okay? 100% wind loading yang datang sini, 100%. Daripada 100% ni, berapa persen yang pergi kepada wall yang ini, shear wall number 1. Shear wall nombor 3. Shear wall nombor 2 tak? Shear wall nombor 4 dengan shear wall nombor 5. Semua yang selari dengan arah wind direction tu dia akan terkesan. Okay? Kalau shear wall nombor 2 ni untuk wind loading yang datang direction yang beginilah, dia akan support loading shear wall pada shear wall nombor 2. Tapi kalau wind loading yang datang dalam arah selari dengan arah X ni, maka dia akan dikongsi daripada 100% ni, kita nak tahu berapa persen, 20% ke 25% ke yang pergi kepada shear wall nombor 3, sebab kita nak design shear wall nombor 3, contoh dia. Tapi kalau kita calculate nanti bermakna percentage pada shear wall nombor 1, shear wall nombor 3, shear wall nombor 4, shear wall nombor 5, combine semua should be back kepada 100% lah. Balik ke 100%. Jadi untuk nak dapatkan agihan beban ni, pertama kita tahu mass center, center of mass. Kemudian kita tentukan pula shear center. Okay, saya savekan dulu. Okay. Clear all drawings. Clear. Nak tahu dia punya shear center ni. Okay, shear center ni saya ingat yang ini lateral load. Okay, lateral load punya distribution. Ada tak nota ni saya share dengan Suhaimi? Tak ada. Nota ni nanti saya share dengan Suhaimi lah. Sebab nanti yang ini menunjukkan macam mana diagihkan. Contoh yang kita tengok sini, beban wind loading datang in this direction. Kita nak tahu berapa banyak wall number 1 dengan wall number 2 yang absorb loading dia. Berapa persen, 100% daripada sini, berapa persen yang pergi kepada wall number 1 dengan wall number 2. Jadi konsep dia sama macam kita punya case lah. Bermakna dari segi beban angin yang contohnya beban angin yang datangnya daripada in this direction. Okay. In this direction. Shear wall number 1 macam ni kedudukan dia. Okay. Ini katakan kita punya F. Total load dia F. Daripada F ni, berapa banyak yang pergi kepada, berapa persen sini, berapa persen yang pergi kepada wall number 3, how many percent pergi kepada wall number 4, dan how many percent yang absorbed by wall number 5. From F ni, 100%. Kalau wind load yang datang dalam arah yang ini, in this direction, then daripada F yang ini, okay, daripada F sini, ini berapa persennya supported by shear wall number 1, berapa persen ni, dan yang ini berapa persen pula
yang pergi kepada shear wall number 2. Jadi untuk direction yang X ni, kalau kita ambil lah, kalau kita ambil in general secara umum, yang ini sebagai kita punya paksi, general axis, paksi yang secara umum, this is our general axis. Okay. Kita boleh katakan this is going to be my y axis, yang ini secara my x axis. Ini kita punya sign notation. So F ni adalah Fx lah sebenarnya. Ini coming in the x direction, dan yang ini F coming in the y direction. Senang je tu. Y direction. Okay. Jadi untuk distribution ni, saya save dulu. Okay. Dalam nota ni, lateral load, ada ditunjukkan kaedah dia. Contohnya, oleh kerana bangunan ni rectangle macam ni, okay, center line dia dengan center line ni, maka ni dah dia punya mass center. Tak perlu calculate pun tahu. By observation kita tahulah center di sini. Kan? Contoh nota memang straightforward je, rectangle je. Tapi bila kita nak apply pada actual punya condition yang macam ni, dah kita pun kelas kabut. Macam ni bentuk ni pelik sikit kan. Jadi itu kaedah yang kita gunakan tadi, pakai moment area tu, kita still boleh dapat centroid bangunan dia. Pelik bangunan pelik-pelik shape dia pun still kita masih boleh dapat dia punya centroid dia di mana. So yang ini of course lah centroid di sini. So sekarang ni kita nak tentukan position C. Kaedah yang digunakan ialah ini formula dia. Formula-formula yang akan kita apply nanti. Okay. Untuk calculate dia punya position ni. So position ni yang penting ini lah. Jarak dia berapa daripada paksi yang ini, dan jarak yang ini ke sini berapa. Yang ni because dia simetri, okay? Panjang wall 3 dengan wall 4 ni pun sama. Jadi ini kita dapat dia betul-betul sama pada kedudukan di sini, sama exactly. Tapi kita punya case lain sikit lah. Dan bila kita dah dapat point ni, shear center, maka akibat beban akan berlaku moment, torsional moment pada bangunan. Wind load yang datang in one direction, katakan in this direction. Macam kita akan tengok wind load datang pada sini, dia akan create torsional moment dia. Bergantung kepada kedudukan shear center dia di mana. Kalau contohnya, kalau kita calculate, tadi kita dah calculate, kita dapat mass center dia lebih kurang di sini. Lebih kurang sini. This is our mass punya center. Dan kalau kita calculate, kita dapat shear center, kalau kedudukan dia di sini, okay, yang ini kita namakan center untuk shear center. Yang ni, yang hijau ni adalah center untuk mass, center of the mass. Yang ni yang kita calculate tadi. Jadi kalau angin datang daripada sini, wind loading dia, coming in this direction, maka ni akan create, base pada shear center ni akan berlaku moment lah, torsional moment tu. Redo. Dia akan create, because shear center tu di situ, dia akan create moment yang begini. Akibat beban yang F ni. Okay. Tapi kalau shear center dia located somewhere else, shear center tu di belakang. Okay, shear center tu di sini ke? Ini akan create moment yang macam ni pula. Okay, dia akan create moment yang macam ni pula. Moment dia, torsional moment dia. Jadi bergantung pada kedudukan shear center tu di mana. Jauh lagi perjalanan nak kira mana yang nak kira ni. Oh, saya ingat Suhaimi dah terkeluar tadi ada. Disconnect sekejap. Jadi macam ni. Hari ni kita dah calculate dia punya yang ini. Okey. Sekarang ni kita punya target, kita nak calculate ni. So yang ini ni saya akan bagi dia punya nota dulu. Suhaimi go through the notes.
Maybe Friday ni ke kita jumpa lagi sekali untuk how to calculate Asia Center. Boleh Cik Azhar. Kemudian langkah ketiga kita calculate dia punya loading ni F ni berapa. Berdasarkan wind load yang local Malaysia punya condition. Yang ini pun saya akan bagi nota lah. Nota dia ada rasanya di sini. Nota tu untuk subjek apa ya Encik Azhar? Yang ini tall building. Tall building, bangunan tinggi, reka bentuk bangunan tinggi. Oh, subjek elektif. Ya, subjek elektif. Ya. Jadi saya kebetulan memang mengajar juga selain daripada RC, saya juga mengajar tall building. Jadi itu yang saya prepare nota shear wall ni, sebab bila ada tall building of course akan ada shear wall. Maka how to design the shear wall. So itu yang dalam nota ni, dalam notes ni ada saya share rasanya, bukan yang ini. Clear. Yang ini rasanya, bukan yang ini. Wind load calculation, the simplified procedure. So ini pun saya akan bagi nota. Few notes saya akan share dengan Suhaimi. Jadi daripada situ kita tentukan dulu, pertama sekali kita dah buat satu progress di sini petang ni. Kita dah tentukan dia punya center of mass kita dah dapat dah sampai di sini. The next is to obtain where is the center of the shear center atau center of rotation dia. Ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga kita tentukan loading yang berlaku di sini. Kemudian lepas tu baru kita pergi kepada distribution, mengagihkan beban ni. Sorry, yang ini sepatutnya di sinilah. The overall loading ni sepatutnya di sini. Daripada sini baru kita tentukan pula yang pergi kepada shear wall ni berapa persen pula yang pergi pada shear wall nombor 3 daripada jumlah beban F ni. Mungkin 40% pergi ke sini. Contoh dia lah. Bila dah ada this 40%, then baru kita design the wall ni akibat daripada horizontal load yang 40% tu. Daripada total dia dengan kita punya combination of GK dan juga QK. Barulah kita boleh mula the actual design process. Sekarang ni kita masih lagi dalam peringkat menentukan parameter yang berkaitan dengan reka bentuk. We are determining the parameters. Kita menentukan parameters untuk digunakan dalam reka bentuk. Maknanya kita macam buat analisis lah sekarang ni. Yes, betul. Itu betul. Kita seolah-olah macam kita buat analisis untuk mendapatkan all the forces dulu, daya-daya yang bertindak. Lepas tu baru kita melangkah untuk kita do the proper design. Dapatkan reinforcement dan sebagainya lah. Ya. Dalam kuliah ataupun dalam tutorial daya tu dah diberi. Betul. Bila kita praktis dan kita didedahkan kepada how to obtain the parameters tu, analisis dia macam mana nak dapatkan daya apa semualah. Kalau dalam kuliah semua tu dah diberi. Tapi bila praktis kita kena tentukan tu satu persatulah apa dia parameter yang berkaitan tu. Ya. Boleh Mi Boleh. Terima kasih anda. Jadi tak apa kita slow and steady lah sebab kita pun tak ada time constraint kan. Jadi slow tak ada. Kita take step by step. Jadi senang bila Suhaimi betul-betul faham. The main thing is that bila discussion dengan interviewer nanti, mungkin apa yang kita bincang ni will be part of dia punya question juga. Soalan-soalan dia. Jadi bila kita bincang macam ni dan kita rekodkan perbincangan kita, jadi Suhaimi akan sentiasa aware. Macam mana discuss ni? Macam ni. Ini kenapa faktor begini? Jadi benda tu sentiasa ada dalam kepala. Jadi bila pergi for interview tu, seolah-olah macam kita dah buatlah benda ni, dah bincang in detail everything lah. Sebelum Suhaimi pergi kepada your interview nantilah. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Jadi insyaAllah kita jumpa balik dalam hari Jumaat. Saya cuba setkan setting dia untuk hari Jumaat ni untuk kita punya further discussion. Sekarang ni kita nak tumpuan pada sini dulu lah.
kita punya center of rotation ataupun kita punya shear center. So saya stop di sini dulu. Okey. Kemudian saya akan share semua yang kita punya sketch ni dan nota-nota yang berkaitan, dan saya akan upload kita punya video discussion video kita lah. Okey, terima kasih Cik Azhar untuk sesi petang ni. Okey. Saya pun terima kasih pada Suhaimi kerana mana jumpa balik kita setelah sekian lama kita punya kuliah-kuliah yang lepas. Dapat jumpa kita punya ex-student sekarang ni kan. Itulah ex-student datang berguru dengan besar di Johor Bahru. Yalah, macam itulah. Saya pun dulu student juga macam tu. Cuma dulu kita tak adalah online jumpa. Mana sometimes bila ni problem-problemnya saya akan jumpa balik. Contohnya Dr. Ramli. Dr. Ramli mengajar saya dulu. Jadi saya akan Dr. Ramli, saya ada problem macam ni. Minta pendapat sikit, minta panduan sikit. Dia sama je lah macam ni. Macam yang kita bincang sekarang ni. Dr. Ramli dia lecturer kepada lecturer. Dia lecturer kepada bila sebut RC ni memang dia the first, ya, kebanyakan pensyarah yang ada sekarang di Fakulti Awam semuanya berguru dengan dia. Dia masih berkontrak lagi ke ataupun dah tak berkontrak lagi? Dia dah pencen, cuma dia banyak volunteer mengajar secara percuma. Itu Sebab dia punya minat mengajar tu, dia kata. Jadi kalau tak berbayar pun tak apa, asalkan dia ada timetable dan mengajar RC, dia kata kalau boleh. Cuma fakulti kata okey, boleh mengajar, dia akan bagi timetable. Sebagai balasan ataupun imbuhan pada Dr. Ramli ni, Dr. Ramli dia beri kelas space. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat imbuhan sikit lah. Untuk perjalanan semua tu. Mengajar space tu dia dapatlah dia punya bayaran, imbuhan dan semua. Yang mengajar full time dia tak dapat apa-apa lah. Tapi sebab dia minat dia memang minat. Dia kata kalau tak bayar pun tak apa, dia mengajar juga. Itu dia punya passion kan. Passion ke RC. Dia punya passion dia tu mengajar kan. Masing-masing kita lah ada kelebihan kan. Betul lah. Okey Suhaimi, saya stop sharing dulu. InsyaAllah hari Jumaat kita jumpa. Saya share nanti all the drawings, sketches dan juga nota. Dan insyaAllah kita jumpa balik hari Jumaat lah. Ya? Boleh Encik Azhar. Terima kasih banyak Encik. Okey, Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azhar. Jumpa lagi. InsyaAllah.